إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, memberi kita nikmat. Kita masih lagi bernyawa dan kita masih lagi bernyawa dan kita masih lagi berada di dalam surau untuk solat berjemaah. Moga-moga amalan ini berkekalan sehinggalah kita meninggal dunia dan kita mendapat husnul khatimah. Segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Kita dapat nikmat iman, beriman kepada Allah, dan nikmat Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita dilahirkan dalam Islam dan dalam ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Yang mana ramai lagi orang di luar sana lahir-lahir bukan dalam golongan Islam, lahir-lahir dalam Syiah contohnya, bukan Islam dan sebagainya. Jadi Allah telah memilih kita, Alhamdulillah. Dan kita berdoa juga moga-moga saudara-saudara kita yang lain yang masih lagi tak sembahyang berjemaah contohnya, ataupun tak sembahyang dan sebagainya, yang tidak berpegang secara keseluruhan dalam Islam, moga-moga mereka juga mendapat hidayah dan mendapat petunjuk, taufik daripada Allah pertolongan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bila ada kamera ni rasa takut sikit. Jadi itulah. Jadi pembukaan yang saya baca tadi orang panggil khutbah nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dalam hadis disebut khutbah nikah. Jadi khutbah nikah ni pembukaan. Nabi bukan khutbah kita nak menikah. Nama dia khutbah nikah. Nabi bila dia nak memulakan syarahan dia mulakan dengan perkataan tersebut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada kejahatan kita. Kemudian sambungan dia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ayat Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang tu biasa kita dengar Jumaat tadi. Jadi setiap Jumaat kita diseru supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang famous, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan dalam khutbah nikah juga Rasulullah sentiasa menyebut suruh kita bertakwa. Jadi mana-mana kuliah, mana-mana ceramah, mana-mana kalau hiking pagi itu panggil motivasi pagi.
Mana-mana sahaja peringatan, majlis zikir ataupun tazkirah, tujuan lain yang utama dia adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bertambah takut kepada Allah, supaya kita bertambah hampir kepada Allah, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan, supaya tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utama tazkirah apa-apa pun. Tapi kalau tazkirah tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, tazkirah kita menambah kita ni semakin jauh pada Allah, semakin memecah belahkan kuat ke, semakin kita lain daripadanya asal takut kepada Allah, maka tazkirah itu dibimbangi tidak bermanfaat. Dibimbangi tidak bermanfaat. Jadi apa-apa tazkirah, kita nak menuntut ilmu, kita bertambah ilmu kita bertambah takut kepada Allah dan bertambah keimanan kita kepada Allah. Bila habis saja tazkirah, apa-apa tazkirah, Rasulullah menyarankan kita, disebutkan dalam hadis, supaya tutup dengan tasbih kafarah. Sebab apa? Sesiapa yang mengucapkan tasbih kafarah, segala kesilapan, kekurangan penceramah ataupun orang dalam majlis tersebut, Allah ampunkan dan Allah tutup kesilapan-kesilapan tersebut. Itu sunnah Rasulullah. Ada orang sebut tasbih kifarah, itu bahasa Melayu. Kifarah sebenarnya bahasa Arabnya tasbih kafar, bagi atas, kaf alif, kafar, kafar. Tasbih kifarah ni bahasa Melayu. Jadi kalau ada anak-anak kita ke budak-budak sekolah, kalau kita cikgu, tegur dia, suruh sebut benda yang sebetulnya. Kafar, tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah, maha suci engkau ya Allah. Subhanakallahumma rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji bagi engkau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Bila baca macam ni tak ingat kan? Jadi tasbih kafarah. Baik, minggu lepas saya telah menceritakan tentang pengorbanan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni insya-Allah kita nak ulang kaji sikit bab korban, bab hukum-hukum yang berkaitan dengan korban. Kita dah tak belajar dah. Kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi kita nak ulang kaji sikit. Jadi sekarang kita berada dalam bulan Zulhijjah. Malam ni berapa Zulhijjah? 6 ke 7? 7 Zulhijjah, sebab dah masuk maghrib dah. 7 Zulhijjah. Ada berapa hari lagi nak masuk Yaumul Arafah, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah. Baik. Jadi bulan Zulhijjah bulan orang mengerjakan haji. Jadi apakah kelebihan dan amalan yang kita kena buat mengikut sunnah Rasulullah pada bulan Zulhijjah ni? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, kan, surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan malam yang 10, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu maksud malam yang ke-10? Malam 10, wa layalin ashr. Kata Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Rasulullah yang paling mahir dalam bab tafsir Al-Quran. Sebab apa? Sebab Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas masa Ibnu Abbas tengah bayi lagi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia. Maknanya fahamkanlah dia dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia takwil. Takwil ni apa? Takwil macam-macam lah. Takwil mimpi, takwil, maknanya dia faham. Orang lain tak faham macam tu, dia faham macam tu. Itu Ibnu Abbas, masa baby, sepupu Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan kepada Ibnu Abbas. Jadi menjadi sunnah, kalau kita ada baby baru lahir, kita mendoakan baby tersebut ataupun baby orang lain. Gosok sikit kepala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia takwil. Moga-moga dia jadi orang soleh. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din, perempuan, wa 'allimha ta'wil. Itu antara doa yang sunnah. Ada orang kalau majlis akikah lah, saya tengok majlis akikah kampung-kampung, bila bagi tok imam apa, oh maksudnya panjang pula baca salawat tiup. Dia tak baca pula doa tu.
Padahal yang sunnahnya doa tu. Sebab Nabi buat. Selawat tu boleh, tak ada masalah. Cuma yang sepatutnya doa pada baby tersebut. Jadi Ibn Abbas kata walayalin ashr, dia syarah ayat ni, dia kata malam yang 10 ni adalah malam 10 pertama bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Walayalin ashr. Bila sebut malam dalam Quran termasuk siangnya sekali. Termasuk siangnya sekali. Macam tafsir Quran, kalau sebut lelaki, ayat yang berkaitan dengan lelaki, lelaki dan perempuan, dua-dua. Tetapi kalau menyebutkan tentang perempuan seorang je, bukan untuk lelaki. Jadi walayalin ashr disebut malam, maknanya sekali dengan siangnya. Maknanya 10 hari terakhir Zulhijjah ni banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya. Kita baru lepas Ramadan. Ramadan adalah bulan yang hebat lah, banyak pengampunan. Dan bulan pengampunan yang kedua adalah bulan Zulhijjah selepas Ramadan. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, mafhumnya, maksudnya, tiada hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya memperbanyakkan amalan melainkan daripada 10 hari ini, kata Rasulullah. Amalan, kalau kita buat amalan, Allah suka pada 10 hari ini, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari, mafhum sahaja saya baca. Jadi apakah amalan utama pada bulan Zulhijjah? Amalan apa? Kalau bulan Ramadan malamnya kita tarawih. Jadi Zulhijjah ada tarawih ke? Ada. Jadi apakah amalan yang digalakkan pada bulan Zulhijjah? Yang pertama, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir yang paling disunatkan pada bulan Ramadan pula. Zikir yang paling disunatkan adalah mana-mana zikir. Bila disebutkan memperbanyakkan zikir adalah zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir yang paling utama sekali. Pendek tapi pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sebab apa? Nabi sendiri yang ajar. Nabi, bila datang daripada Nabi, itulah yang terbaik. Dalam surah Al-Hajj ayat 28. Dalam surah Al-Hajj ni, surah Al-Hajj, Hajj ni maksudnya haji. Al-Hajj ni, surah Al-Hajj cerita tentang haji je. Jadi surah Al-Hajj ni firman Allah Subhanahu Wa Taala, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan pelbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Wa yadhkuru smallah, menyebut nama-nama Allah. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Maklumat. Jadi kata Ibn Abbas, ayyamin ma'lumat ni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Baik. Amalan yang kedua disunatkan adalah berpuasa. Bila kita disunatkan berpuasa? Pada 1 hingga 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah raya haji diharamkan berpuasa. Diharamkan berpuasa. Ada juga ajaran sesat. Dia kata, kamu tahu tak kenapa dilarang berpuasa pada hari-hari Korban? Tak tahu kenapa. Sebab pahala dia melebihi mana-mana pahala puasa, kata. Jadi Rasulullah rahsiakan perkara tersebut, tak nak bagi orang tahu. Jadi berpuasalah pada hari tersebut. Jadi haram berpuasa pada hari tersebut. Ada jenis orang terpedaya dengan benda-benda karut macam tu. Jadi 1 hingga 9 Zulhijjah disunatkan berpuasa. Yang paling utama sekali 9 Zulhijjah, paling banyak puasa, paling banyak pahalanya. Sebab pada hari tersebut hari Arafah, disunatkan. Start malam ni, esok 7 Zulhijjah, esok Sabtu, lusa 8 Isnin. Isnin ni pahala besar. Jadi kalau kita tak puasa 1 hingga 8, puasalah 9 Zulhijjah, besar pahala pada hari tersebut. Kata Rasulullah SAW, mafhum hadis, tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya lebih daripada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Hamba-Nya apa? Daripada api neraka. Pada hari Arafah tersebut, Allah membebaskan hamba-Nya yang berada dalam neraka. Nabi ditanya lagi tentang puasa pada hari Arafah. Maka Nabi jawab,
puasa pada hari Arafah kelebihannya adalah diampunkan dosa-dosa yang lalu dan dosa pada tahun kemudiannya. Hadis riwayat Imam Muslim, mafhum sahaja. Jadi besar pahala puasa pada hari Arafah. Jadi ada soalan, antara puasa hari Arafah dengan puasa satu hari pada bulan Ramadan, mana lebih besar? Puasa Arafah ni besar, sangat besar pahala dia. Mana lebih besar? Satu Ramadan tuan, anggap. Kalau tak, ke satu Arafah. Jadi puasa satu Ramadan lebih besar lagi pahalanya, sebab dia puasa wajib. Sedangkan puasa sunat ni besar juga, tapi tak boleh menandingi pahala puasa wajib tersebut. Siapa tinggal, berdosa langsung. Tapi puasa Arafah ni tinggal tak ada apa, tinggal rugi saja. Yang ketiga, amalan lain adalah memperbanyakkan bersedekah, membaca Quran dan solat sunat. Memperbanyakkan sedekah, baca Quran dan solat sunat. Disunatkan, banyakkanlah, sebab bulan puasa kita dah baca Quran. Bulan lain, masuk bulan Zulhijjah, banyak lagi baca Quran. Paling kurang bacalah semuka sehari. Ataupun kalau nak buat amalan, Rasulullah semasa nak tidur dibaca 3 kul. 3 kul ditiupkan pada tapak tangan. Rasulullah pun menyapu ke seluruh anggota badannya. 3 kali dia buat, ditiup, disapu, ditiup, disapu, ditiup, disapu. 3 kul. Ataupun nak baca lebih lagi, Rasulullah pada setiap malam dia tak tinggal baca surah As-Sajdah dengan Al-Waqi'ah, dua surah tersebut. Boleh. Jadi banyaknya Ustaz Rasulullah baca ni. Dalam hadis tersebut dihimpun-himpunkan, bukan Rasulullah baca serentak, Rasulullah selang-selang. Kadang-kadang malam ni baca 3 kul, esok baca surah Sajdah. Kalau kita nak baca semua pun boleh. Sajdah dan Al-Mulk. Surah Sajdah ni sunnah. Surah Al-Mulk kelebihan dia dijauhi daripada azab kubur. Surah Al-Waqi'ah ni hadis dhaif. Tapi boleh beramal sebab dia kelebihan amal. Dia bukan perkara macam hukum hakam. Jadi boleh beramal. Kelebihannya apa? Dijauhi daripada kefakiran. Saya mengajar dekat USIM, satu kelas tutor, tanya apa kelebihan membaca surah Waqi'ah setiap malam. Dia kata, untuk kaya Ustaz, untuk kekayaan, untuk jadi kaya. Salah. Habis tu apa? Mengelakkan Allah menghindari kita daripada kefakiran. Sebab hadis sebut menghindari daripada kefakiran. Kefakiran dan kaya lain. Kita hindar daripada fakir mungkin jadi sederhana je, tak meminta-minta. Itu sunnah. Kemudian bila bangun tidur, dalam satu hadis Rasulullah bila bangun tidur tengah malam 1/3 malam, apa dia buat? Mula-mula dia sapu muka dia. Dia pun baca antara ayat yang Rasulullah baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sampai habis. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Bila Rasulullah bangun tidur, bila nak tidur, baca surah-surah tadi yang saya sebut tu. Itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada hari Jumaat, Rasulullah baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Jadi boleh baca. Jadi pelajar saya tugaskan suruh hafal ayat tersebut. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Supaya apa, bila bangun baca. Kadang-kadang susah juga nak baca tengah menggeliat tu. Yang tidur balik. Nak buat macam mana, budak-budak kan. Tapi kalau kita azam boleh. Kalau tak ingat tak apa, bangun dulu, sapu muka, dapat senar, pergi bilik air, ambil semayang, buka Quran sekejap. Allazina yazkuruna Allah. Cukup 2-3 bulan kita baca, tak hafal pun, ingat terus. InsyaAllah ingat. Tak banyak, 10 ayat tu dalam semuka setengah. Kalau tuan-tuan tengok, buka balik Quran surah Ali Imran, 10 ayat terakhir. Boleh insyaAllah. Yang keempat, sunnah yang keempat adalah menjauhi maksiat. Sebab apa? Bulan Zulhijjah ni adalah peluang kedua Rasulullah bagi pengampunan selepas bulan Ramadan. Bulan lain pun Allah bagi pengampunan, tapi pengampunan yang amat luas setelah Ramadan adalah bulan Zulhijjah. Jadi kita diperbanyakkan supaya menjauhi maksiat dan memohon bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun banyak-banyak. Kalau ada salah silap sebelum ni, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan Zulhijjah ni lah Allah mudah mengampunkan dosa-dosa orang.
kena ada 3 syarat yang utama. Yang pertama, syarat taubat, menyesal apa yang kita buat. Sesal sungguh-sungguh, ya Allah, aku sesal sungguh aku tinggal semayang. Contohnya lah, sengaja pula tu tinggal semayang sehari, ataupun waktu maghrib sebab shopping, suka sangat shopping. Tengok bola ke, datang selepas asar, balik lepas isyak, tinggal terus solat maghrib. Contohnya tunggu dekat stadium. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, dah lah kalau aku baru ni, guru aku jauh, contohlah. Jadi bila menyesal sungguh-sungguh, syarat pertama. Syarat kedua, azam dalam hati, aku tak nak buat lagi. Kalau aku datang stadium pun aku nak buat sejadah, nak semayang, biarlah bising macam mana pun. Contoh, ada dah gambar saya tengok dalam YouTube, dalam Facebook aku semua. Ada penyokong tu dia semayang dalam stadium, bagus semayang dalam stadium. Penyokong semayang ramai, semayang jemaah. Maknanya dia nak hidupkan syiar. Dan yang ketiga, berhijrah lah. Maknanya jangan duduk di takut yang lama. Kalau kita berkawan dengan geng-geng yang tak semayang, cuba pindah cari geng yang semayang. Bukan tinggal yang tak semayang tu, berkawan lagi, cuma jangan rapat sangat. Macam cerita orang zaman Bani Israel yang membunuh 99 orang, 10 orang. Orang alim tu kata, kamu kena berhijrah pergi tempat lain. Jangan duduk kawasan kampung ni, duduk kawasan orang soleh-soleh. Itu syarat bertaubat. Kalau duduk kampung ni, tak kekal lama kita taubat, minta ampun sedar sekejap je, lepas tu jumpa geng apa semua, ajak pergi situ pergi sini, last sekali buat balik dosa. Jadi kena berhijrah. Yang kelima, amalan yang kelima yang digalakkan adalah bertakbir. Bertakbir bila? Selepas solat subuh hari Arafah. Hari Arafah, hari yang ke-9, hari Isnin ni. Selepas solat subuh disunatkan sampailah ujung waktu asar sebelum maghrib pada hari ketiga Yaumut Tasyrik, hari Tasyrik. Hari Tasyrik hari apa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Maghrib je dah tak takbir dah. Takbir yang macam mana? Takbir macam takbir raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu versi lagu Melayu, boleh, tak ada masalah. Kalau bahasa orang Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya try tiru ke seorang-seorang lah, tak ingat langsung. Dia kena berlagu juga ingat. Susah juga sebab dah biasa berlagu. Jadi disunatkan bertakbir lepas subuh hari Arafah, hari Isnin ni 9 Zulhijjah sampailah maghrib 13 Zulhijjah. Berapa hari tu? 1, 2, 3, 4, 5 ke 4. Macam tu lah, 5 atau 4 ataupun 4,5. Sedangkan hari raya Aidilfitri sehari je. Start daripada maghrib malam raya sampai hari raya, sampai solat sunat hari raya. Tapi hari raya haji ni besar dia punya raya je. Dan yang keenam, amalan yang paling besar sekali pada bulan Zulhijjah adalah berkorban. Yang tu tak boleh nafi lah, paling besar pahala dia. Berkorban ni pahala sangat besar. Berkorban sebab Allah bagi offer 3 hari je dalam setahun. Macam offer dekat Sogo KL apa semua kan, akhir tahun, jualan akhir tahun, dibagi tarikh sekian hingga sekian. 2 minggu saja kita berpusu-pusu pergi nak beli barang murah kononnya. Tak tahulah murah kita. Ada orang kata dia naikkan harga, lepas tu dipotong pula 50%. Wallahu a'lam. Jadi offer Allah ni pada 3 hari sahaja setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Berkorban berdasarkan dalil surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami beri kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, dan sembahyanglah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Jadi dalil itu kita kena berkorban. Bila dalam satu hadis, bila Habib baca doa ayat tersebut, satu hari Nabi duduk saja-saja dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi senyum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa senyum ni? Telah turun surah kepada aku. Nabi pun baca surah Al-Kautsar. Habis surah tu Nabi tanya, kamu tahu tak apa itu Kautsar? Tak tahu Rasulullah. Itu adalah telaga yang Allah berikan kepada aku sahaja, umatku, kepada aku sahaja, untuk diberikan airnya kepada umat-umatku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang menghidupkan
Sunnah berkorban ni dapat pahala yang besar. Dalam surah Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syariat Allah, sesungguhnya dia itu menunjukkan hati yang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub. Dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Tirmizi, ma amila adami min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dami. Tidak ada amalan anak Adam pada hari yaumun nahri, hari korban, hari korban, ahabba ila Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, melainkan daripada menumpahkan darah korban tersebut, binatang korban. Jadi siapa yang mampu, hukum korban ni apa? Hukum korban secara umumnya adalah sunat muakkad. Tetapi Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab mazhab Hanafi, kata wajib bagi siapa yang mampu. Mazhab Maliki, Syafi'i dan lain-lain ni kata sunat muakkad. Dan sebahagian ulama mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, sebahagian ulama dalam tu pun kata sunat muakkad. Tapi dia punya bos dia kata, Imam Abu Hanifah kata wajib bagi siapa yang mampu. Baik. Kita pernah dengar tak, siapa yang nak berkorban dia kena tak boleh potong kuku, potong rambut? Pernah dengar? Pernah dengar kan? Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar lagi. Jadi berdasarkan satu hadis daripada riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Wa man arada adha, maksudnya siapa yang nak sembelih, kata Rasulullah, maka telah masuk 10 awal Zulhijjah. Siapa nak sembelih, dia nak berniat nak berkorban pada 10 awal Zulhijjah, dia dah ada niat dah, maka janganlah dia memotong apa-apa rambut atau kukunya sehinggalah sampai korban itu dilaksanakan, kata Rasulullah SAW. Jadi daripada hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, ulama berpendapat bahawa ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali kata makruh kita melanggar arahan Rasulullah ini. Rasulullah kata jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kalau kita potong juga, hukumnya makruh sahaja. Makruh tak berdosa lah. Tak berdosa. Bukannya sunat kita tak potong. Katanya makruh kita melanggar arahan Rasulullah ini. Sampailah kita waktu kita korban. Tetapi kalaulah kita nak semayang, tiba-tiba kuku kita nampak penuh dengan tai kuku, contohnya, tak rata ni kalau aku tak buang, kalau aku tak potong ni, tak rata air wuduk ni, maka potong kuku itu jadi wajib, sebab nak menyampaikan air sembahyang. Sedangkan larangan Rasulullah ni makruh sahaja. Jadi potong kuku adalah wajib. Jadi siapa yang tak nak potong, jagalah kebersihan. Siapa nak potong, potong, silakan, tak berdosa, makruh sahaja. Kemudian dalam satu hadis lain, hadis riwayat Imam Bukhari, mafhumnya Aisyah kata satu hari dia ni cop satu binatang untuk korban. Maka Nabi tak pernah melarang apa-apa pun Aisyah buat apa-apa. Maknanya nak potong kuku, potong lah, potong rambut, potong lah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu lagi hukum, tak sah kita berkorban dengan cara beli daging di pasar, kemudian bagi kat orang kata ini daging korban, aku niat korban. Dia bagi orang jahil lah, sini tak ada. Kalau ada, sebab ada lah, sebab tu ada hukum macam ni. Beli daging korban kat pasar, beli daging korban, saya bagi. Masih salah, tak boleh macam tu. Ada satu kes, dia buat akikah, majlis akikah. Pergi rumah dia, tanyalah berapa ekor kambing ni. Ustaz, saya tak beli berapa ekor pun, dah awak beli apa? Saya beli kambing ni, kambing Australia, kambing sejuk kuku. Banyak Ustaz. Berapa kilo? 30 kilo. Majlis akikah. Jadi akikah macam mana tu? Maknanya dia tak faham. Ada juga orang tak faham macam tu. Akikah dia kena sembelih. Sama dengan korban, dia kena sembelih, tak boleh beli. Baik. Kemudian kita digalakkan menghadirkan diri ke majlis korban. Digalakkan hadir bagi orang yang mengorban tersebut. Orang yang niat korban, bagi duit nak korban, kena hadir majlis korban. Suruhnya dia buat korban? Tak ada. Kalaulah kita buat kat mana-mana tempat, masa sembelih tu kita kena ada, digalakkan hadir. Tapi kalau tak hadir, tak berdosa. Sebab dalam satu hadis disebutkan uhduri
adhitaka yaghfiru laka bi awwali qitrum min dammiha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirkanlah dirimu di waktu sembelihan kerana diampunkan bagimu dari titisan hadir sembelihmu yang pertama, kata Rasulullah SAW. Rasulullah suruh hadir, tapi tak sampai perintah wajib. Kata Rasulullah, akan diampunkan dosa-dosamu sebelum darah tu jatuh ke tanah lagi masa sembelih. Tengok tu semua. Ada orang pula, dah ustaz masa tengok tu kita kena niat apa? Niat tengok je lah. Niat hadir diri lah. Nabi suruh hadir lah. Tak ada masalah lah. Bukan kena niat sahaja aku hadir dalam majlis ini, tak payah. Datang aku nak tengok. Itu dah kira kita menghadirkan diri lah tu. Kemudian dalam korban tidak disyariatkan kita mematah-matahkan tulang. Sedangkan dalam bab akikah kita tak boleh patah-patahkan tulang. Bukannya haram, bukannya makruh, cuma digalakkan kita tidak mematah-matahkan tulang. Jadi masak macam mana ustaz? Potong kau sendi-sendi kan akikah. Tapi dalam kurban tak ada pun syarat macam tu. Nak patah-patah lah, patah banyak mana pun. Sebab syarat supaya tidak mematahkan tulang hanya pada akikah sahaja. Orang Arab mungkin dia makan banyak seekor kambing, dia boleh menghadap 2-3 orang. Kita seekor kambing jamu ramai orang, jadi kena potong lah kan. Kemudian binatang yang terbaik untuk korban adalah unta, lembu, kerbau, biri-biri, kambing. Yang paling utama unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Tapi kalau tak mampu juga, mestilah 1/7 daripada unta, lembu ataupun kerbau dan sebagainya. Kambing tak boleh, 1/7 tak boleh. Hukum korban di luar kawasan, ni hangat diperkatakan. Biasa dalam radio dia selalu kata kan, korban di Kemboja, di Syria, di apa semua kan, murah pula tu, 200.5. Apa hukumnya? Hukum yang asalnya adalah harus kita wakilkan orang, pergi kat Kemboja, pergi kat ni, bagi duit. Harus hukum asal. Tetapi yang terbaik adalah kita buat di kawasan kita yang terbaik. Ulama mazhab Syafi'i tidak membenarkan. Ulama mazhab lain kata harus, tapi ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i kata tak membenarkan kita pindah keluar kawasan daripada masjid kita untuk korban. Ulama mazhab Syafi'i, sekiranya kawasan kita masih lagi memerlukan. Tapi kalau semua kawasan kita semua dah kenyangkan daging, tak nak daging korban, bagilah, itu tak apa. Itu ulama mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain kata harus sahaja. Lagipun korban di kawasan kita ni lebih afdal. Sebab apa? Tujuan korban ni sebenarnya Rasulullah, Allah nak suruh kita rasa kita menghayati suasana tu tersebut, suasana sembelih. Lagipun ada hadis tadi saya baca, Rasulullah suruh tengok, menghadirkan diri. Itu antara syariat korban, hadir diri. Kemudian bila kita hadir, kita ada kerjasama, saling tolong menolong. Itu tujuan korban tersebut. Dan dalam hukum korban pun ada pembahagian, 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk fakir miskin, anak beranak, 1/3 lagi untuk orang ramai, siapa saja yang nak. Jadi bila kita buat kawasan kita, faedahnya yang pertama kita boleh tengok, kita boleh tengok ikut sunnah Nabi. Yang kedua, kita boleh makan daging tu. Dah kita bayar dah, kita makan pula kan. Sebab ada bahagian. Tapi kalau kita bagi pada tempat lain, boleh, harus kata ulama, cuma kurang kelebihannya. Pertama, kita tak boleh tengok. Kedua, kita tak boleh makan. Ketiga, rasa macam sedekah je. Bagi duit macam sedekah je, tak nampak dapat mana. Jadi nak bagi-bagi, kata, alah ustaz saya tak ada duit. Tak apa, silakan. Jadi saya sebut ni hukum je. Saya sebut adalah hukum. Kemudian Nabi tak pernah mewakilkan orang lain buat kat tempat lain. Bila nak buat kat tempat lain, kata ulama harus. Pembahagian dia adalah 3. 1/3 tuan rumah, 1/3 fakir miskin termasuk jirannya dan saudara mara, dan 1/3 siapa sahaja yang meminta, tak kira kaya miskin, bagi je. 3 bahagian. Maknanya kalau sembelih kambing tu berat je berapa? Biasa 30 kilo. 10 kilo untuk tuan rumah, nak simpan dalam peti ke, nak buat apa ke, suka hati. 10 kilo lagi untuk bagi orang lain, 10 kilo lagi untuk keluarga, anak-anak fakir miskin.
Tapi zaman sekarang kawasan sini biasanya nak KL ni, bila orang bagi duit ni, dia tak dapat 1/3 kan. Tak dapat, mungkin dapat sekilo ke, kurang pada sekilo, satu plastik je kan. Boleh jadi macam tu. Jadi kalau ikut hukum asal, 1/3 kita boleh makan. 1/3 kita boleh makan. Ada satu kes dekat Seremban, kat kampung isteri saya. Tengah-tengah saya tolong korban dekat satu surau tu. Lepas tu ceritalah seorang tu kata, tahun lepas tu ada seorang individu tu, dia korban seekor lembu. Dia beli seekor lembu, dia korban pada surau ni lah, dia bagi duit lah, korban seekor lembu. Kemudian pesan pula kat Pak Imam, dia kata, Imam bagi saya satu peha, satu peha lembu, yang lain ambil lah. Dia kata, ada ke patut buat macam tu? Dia kata kat saya lah, dah bagi korban, bagi duit tu, bagilah semua, jangan ambil. Kata, tak baik, ikhlas ke tak tahu. Dia pula mengumpat pada si orang tersebut. Saya diam lah, sebab dia orang dewasa kan, takut nak lawan, jangan pandai pula. Lepas tu, sebenarnya ikut hukum Islam boleh ambil nak satu peha ke, asalkan jangan lebih daripada 1/3. Boleh ambil. Kalau berlaku di kawasan kita, kita jangan cakap banyak. Jangan cakap banyak, bagilah satu peha. Macam tu, tak ada masalah. Kalau rasa sakit hati sangat, bagi sakit lembu kau uruskan. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Kalau saya, tempat saya di Terengganu lah, kat Kelantan, Kedah lain saya tak tahu. Kalau mak saya pernah buat 3 bahagian lembu. Jadi dekat kawasan Masjid Jaya ni ada macam lebih 20 ekor. Bila semelih ni, bila lapah apa semua, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Yang lain semua ambil satu bahagian. Mak saya ambil 3 bahagian. Jadi berkumpullah 5 wakil ni. Ada yang tolong sekali, tolong lapar. Kemudian dia bagi 7 bahagian. Daging bagi 7 bahagian, 7 tompok. Hati 7 tompok. Kemudian yang boleh potong, semua potong. Tulang, rusuk apa semua 7 tompok. Kemudian yang tak boleh potong macam telur dia kan, lidah, kepala. Si mamat kata, aku ambil bahagian kepala, yang lain boleh minta halal. Boleh, ambil. Aku nak bahagian ni, telur dia, boleh halal. Boleh, ekor aku potong, aku nak juga. Potong 7. Cukup 7 bahagian. Kemudian yang lain semua bawa balti masing-masing, bawa plastik dengan motor. Jadi saya 3 bahagian, saya bawa balti, 2 balti sebab banyak sangat. Letak dalam balti, dapat. Kemudian orang masjid pun datang, yang kita tolak. Siapa nak bagi ke masjid ni, supaya kita masjid agih-agihkan. Lepas tu bagilah. Ada orang tak nak bagi langsung, tak ada masalah, masjid tak bising pun. Sebab kita kena faham, 1/3 kita boleh ambil. Ada yang tak nak bagi langsung pada masjid itu, dia ni, kita kena husnuzon je, sangka baik. Di balik rumah mungkin dia bagi sendiri 1/3 untuk orang lain, 1/3 untuk dia. Tak payah cakap banyak. Kalau dia tak buat jujur pun, itu dia punya hal lah. Jadi kalau kita fikir macam tu, tak ada masalah. Ini jadi budaya yang saya cerita tu lah, kes ambil 1 peha. Kemudian satu surau bising. Tak, pasal-pasal orang tu dapat pahala banyak. Sebab kena ngumpat. Kena ngumpat dapat pahala. Dapat pahala free je. Orang yang mengumpat ni, semayang, puasa apa semua, dapat pahala daripada orang yang mengumpat. Jadi senyap sudah kalau berlaku benda macam tu, ataupun terangkan. Kemudian dalam ada satu hukum lagi, Nabi melarang tukang lapah ni diberi upah jika ditetapkan daripada awal. Macam mana tu? Kita kata kan, berapa orang lapar ni kat surau ni? 10 orang. Okey, boleh Tuan Imam nak lapar, saya nak daging bahagian upih pinang. Contohnya ada kan bahagian tulang belakang ni, orang panggil apa? Batang pinang. Upih pinang pula dah. Boleh pinang nipis kan? Batang pinang. Boleh Imam, saya nak 3 kilo. Lebih daripada orang lain sebab kita ni. Yang tu Nabi larang. Nabi larang kita tetapkan daripada awal. Ataupun bagi duit daripada masjid, kumpul orang tak boleh. Nabi larang. Jadi macam mana? Yang dibolehkan, datang tolong, kemudian bila habis saja kita bagi macam biasa, macam bagi orang ramai. Kalau dapat, tak dapat sudah, dapat banyak, ikut macam dia anggap dia macam orang ramai. 2/3 daripada tuan rumah tersebut. Bagi. Kalau kita tetapkan awal, yang tu Nabi larang, berdosa. Sebab terjadi dekat kawasan saya, kawasan Selembah lah. Ada satu kawasan tu, saya nak tolonglah. Kemudian yang pakar melapah ni, ada beberapa ekor lembu. Kalau bahagian
batang pinang tu, dia tak bagi orang lain sentuh. Dia ambil isi, dia korek-korek, dia pun letak dalam plastik. Dia bagi geng-geng dia. Dia pun ambil bahagian dia. Yang tu berdosa. Sebab dia anggap ini hak aku. Suka aku lah, sebab aku yang lapar daging. Orang lain tak boleh. Saya junior lah, orang tak kenal lagi. Jadi bagian ni saya nak buat, tak boleh, biar saya buat ni. Lepas tu saya tengok kan dia dia ambil, dia buat letak plastik, dia letak seruk. Yang tu tak boleh. Yang macam mana yang boleh? Bagi pada imam, biar imam bagi. Kalau kena bagi upih pinang pula. Batang pinang, alhamdulillah tak kena, nak buat macam mana? Ada satu tempat, ada satu tempat kawasan bagilah. Pernah terjadi disebabkan ramai sangat beratur bangla apa semua ni. Imam bagi, last sekali tak ada bagian si lapah daging. Mana bagian saya? Dah habis dah. Apa dia datang letih-letih apa semua itu ke ni. Itu pun satu hal. Pertama, imam dia cuai sikit lah. Dia tak awal-awal. Yang kedua, si pelapah daging janganlah rasa menyesal. Allah dah kira dah pahala tu. Jangan duk ungkit-ungkit senyap sudah. Tak ada rezeki dah tu. Sebab rezeki tu Allah tetap awal-awal lah. Allah tetap. Kalau kata tak ada daging, tak ada lah. Kalau ada, tiba-tiba tak dapat kat masjid tu, balik rumah, ada masjid lain bagi. Mana datang daging? Kita tak tahu. Rezeki tu Allah dah tetap dah. Jadi ikhlaskanlah bagi si pelapah daging. Ada juga saya pergi tempat tu nak lapar daging, dia tak bagi. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Sebab dia takut saya nak bahagian dia. Dia kawasan dia ni ada geng-geng dia dah. Nak tolong. Tak boleh. Tak bagi. Masa kecil-kecil dulu dah dia tak bagi. Sebab dia ingat kita nak bahagian dia. Kita bukan nak bahagian, nak meriahkan suasana dekat masjid tu. Lagi meriah, lagi tolong sampai letih berdarah. Bukan kita darah lembu apa semua, lagi banyak pahala kita tolong daripada lepak kat rumah tak buat apa-apa kan. Itu banyak pahala. Jadi Nabi larang. Sebab apa? Ada hadisnya Nabi larang sahabat ambil upah. Kemudian ada satu sunnah lagi. Yang terakhir, satu sunnah lagi. Bila berlaku korban ni, orang yang mula-mula kena korban adalah imam kawasan masjid tersebut. Bila habis saja sembahyang, habis saja khutbah, habis doa, imam turun cepat-cepat. Lembu pertama kawasan masjid, kalau masjid ni buatlah 10 ekor, imam dulu sembelih. Bismillah. Orang yang alim kawasan tu, orang yang jadi rujukan, sembelih, barulah orang lain, berdasarkan perbuatan Nabi. Nabi bila masuk hari raya korban, bila time sembelih, Nabi sembelih dulu, lain-lain Nabi pasang orang lain. Orang lain tak boleh mula lagi sebelum Nabi buat. Jadi imam kena sembelih dulu. Kalau imam takut darah, nak buat macam mana? Bukannya berdosa tak buat macam tu. Maknanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup setakat tu, sekadar ulang kaji. Sebarang persoalan saya sebenarnya tak pandai mana. Tanya ustaz lain lah kalau boleh. Kadang-kadang saya ada bab-bab yang saya tak tahu. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri, kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.